Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So ini dia sahabat semua, apa yang berlaku sebentar tadi di Dewan Rakyat menunjukkan pendirian teguh negara kita dan juga pendirian teguh Perdana Menteri kita. Seringkali kita lihat pembangkang presiden mereka mengatakan kononnya Datuk Seri Perdana Menteri kita hari ini tidak tegas ya di dalam pendirian berkaitan dengan isu keganasan yang berlaku di Gaza sahabat semua. Dan kita hanya nampak bahwa pembangkang hari ini hanya pandai berkokok di reban sendiri. Tetapi apa usaha yang mereka lakukan sahabat semua? Ketimbang dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita, menteri-menteri berkaitan seperti Tok Hassan, Tok Mat dan sebagainya. Jelas menunjukkan bahwa ya pendirian negara kita Malaysia tidak pernah berubah sejak dari awal. Apatah lagi perjuangan yang terus-menerus diperjuangkan oleh Perdana Menteri kita hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi menarik sahabat semua untuk saya membawakan Anda sesi soal jawab ini bersama dengan Perdana Menteri, Menteri ya, dan juga Parlimen daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ibu Ketua, salam Ramadan Karim. Soalan saya nombor 12. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Sik di atas pertanyaan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, Malaysia sentiasa tegas dan berprinsip terlibat secara aktif dalam menyuarakan pendirian tegas negara mengenai konflik yang berlaku di Palestin. Ini termasuk kekejaman, keganasan dan genosid oleh rejim Zionis Israel ke atas rakyat Palestin yang berlaku di semenanjung Gaza, terutamanya sejak bulan Oktober 2023 ini. Malaysia juga tegas dan lantang menggesa masyarakat antarabangsa untuk mengheret Israel ke muka pengadilan. Atas prinsip ini, Malaysia memberi sokongan penuh kepada usaha Afrika Selatan untuk mengheret Israel ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada 29 Disember 2023 berhubung pencabulan Israel terhadap kewajipannya di bawah Convention Genocide 1948. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Ketua, Convention Genocide yang telah diluluskan oleh Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu pada 9 Disember 1948 untuk ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB, Malaysia telah menyertai Convention Genocide ini pada tahun 1994. Sehingga April 2022, sebanyak 153 negara telah meratifikasi ataupun menyertai Convention ini. Convention ini antara lain menjelaskan apakah jenayah yang dikategorikan sebagai genocide dan meletakkan obligasi oleh negara-negara anggota untuk mencegah jenayah tersebut. Pada 6 Disember 2023, Malaysia menyokong usaha Setiausaha Agung PBB menggunapakai Artikel 99 Piagam PBB yang membenarkan Setiausaha Agung PBB membawa perkara yang mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa ke Majlis Keselamatan PBB. Kali terakhir artikel ini digunakan Tan Sri Ketua adalah pada tahun 1989. Malaysia sentiasa menggesa kenjatan senjata dan bantuan kemanusiaan diberikan tanpa sekatan bagi menamatkan bencana kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestin di Gaza dan juga di tebing barat. Justru keputusan ICJ pada 26 Januari 2024 yang mengarahkan Israel menghentikan genosid di Gaza adalah selari dengan pendirian dan perjuangan Malaysia dalam isu Palestin. Dalam hal ini juga, Tan Sri Ketua, Malaysia bukan sahaja menggesa Israel supaya menghentikan kekejamannya, malah menyeru masyarakat antarabangsa untuk mendesak Israel untuk mematuhi keputusan ICJ tersebut. Tan Sri Yang Pertua, Malaysia juga telah memperjuangkan isu Palestin dari sudut perundangan dengan menyertai prosiding bagi mendapatkan pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ berhubung isu Palestin dengan mengemukakan kenyataan bertulis pada ICJ pada 25 Julai 2023
Dan seterusnya, saya sendiri telah membentangkan kenyataan lisan Malaysia di sesi pendengaran awam berkaitan ICJ di Dan Haag pada 22 Februari 2024 baru-baru ini, yang antara lain menggesa bahawa dasar dan amalan Israel di wilayah pendudukan Palestin ataupun Occupied Palestine Territory yang telah melanggar undang-undang antarabangsa di samping mencabul hak rakyat Palestin untuk penentuan nasib sendiri. Malaysia juga menyeru agar semua negara tidak berkompromi dengan tindakan dan pendudukan haram Israel ke atas wilayah Palestin, di samping menekankan kewajipan PBB untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam menyelesaikan isu Palestin. Datuk Tan Sri Yang Pertua, penyertaan dalam prosiding bagi mendapatkan pendapat nasihat ICJ ini adalah penting bagi Malaysia untuk berganding bahu bersama-sama negara sepemikiran ataupun like-minded countries dalam mempertahankan hak kemanusiaan Palestin, di samping memperjuangkan supaya Palestin mendapat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat berasaskan sempadan PRA 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Datuk Ketua, terima kasih. Terima kasih, saya jemput Sik. Terima kasih Tan Sri Tuan Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan. Dalam situasi mutakhir, nampak Israel terus berdegil dengan tindakan-tindakan yang terus ganas. Termasuk semalam dilaporkan terus menyerang Hospital Al-Shifa. Dilaporkan dia telah ada tentera yang merogol wanita di hospital itu. Jadi soalan saya berkaitan dengan apa yang dijawab oleh Yang Berhormat Menteri tadi ialah bagaimana Malaysia merancang untuk memperkuatkan kerjasama dengan negara-negara lain yang turut terlibat dalam proses pendapat nasihat ICJ yang disertai bersama oleh Yang Berhormat Menteri sendiri bagi memastikan penekanan yang konsisten dan berkesan terhadap pentingnya kepatuhan Israel terhadap undang-undang ataupun yang telah diputuskan oleh ICC sendiri dan ICJ itu sendiri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Ahmad Tamizi. Tan Sri Yang Pertua, Malaysia sentiasa memberi penekanan dengan tegas dan lantang, menggunakan segala platform yang ada, pentas-pentas yang ada di dunia, di seluruh dunia, dengan kita mengemukakan pandangan berprinsip kita sejak pada awal bahawa Malaysia mengecam dan mengesa supaya Israel menghentikan keganasan, dan kita mahu supaya seperti yang saya sebutkan tadi, Israel ini diberikan hak bernegara sendiri yang berdaulat dan rakyatnya balik kepada kawasan kampung halaman mereka semula. Mungkin betulan Palestin mungkin, bukan Israel kot yang disebut oleh Menteri. Palestin, ya, balik semula ke dalam kawasan asal mereka, ya, dan mereka menjadi ahli bangsa-bangsa bersatu sebagai negara yang berdaulat. Segala pentas dunia kita gunakan, segala hubungan diplomasi kita gunakan, Tan Sri Pertua, dan baru-baru ini dengan tegas dan lantang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Australia dan juga di semasa bersoal jawab dua hala dengan Jerman dan Malaysia, dan semasa sesi menjawab soalan daripada media dengan lantang membawa suara Malaysia bahawa kita mengutuk, mengecam perbuatan kejam, pembunuhan beramai-ramai, genosid terhadap penduduk Palestin, maka kita mahu supaya gencatan senjata kekal dilakukan segera. Dan ini perlu dilakukan secara konsisten, dan baru-baru ini Timbalan Menteri Luar telah pun mewakili kementerian untuk menghadiri sidang kemuncak Menteri-Menteri Luar OIC sidang 3-4 untuk kita membuat resolusi menggesa gencatan senjata dan perberhentian pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin oleh kekejaman Israel. Tan Sri Pertua, terima kasih. Saya jemput Ledang. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri, kita tahu bahawa sebenarnya ICJ telah pun perintah Israel untuk ambil langkah-langkah menghentikan tindakan genosid di Gaza. Dan di samping itu juga untuk ambil langkah-langkah segera dan efektif untuk pastikan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk orang awam di Gaza. Kedua-dua ini perintah daripada ICJ.
Tetapi seperti mana yang disebut oleh Sheikh, Israel tetap berdegil, malah terus menembak dan menyerang sebenarnya bantuan-bantuan kemanusiaan itu sendiri. Jadi saya nak tegaskan sekali soalan ialah apakah Malaysia boleh memimpin negara-negara lain untuk kita mendesak pihak Israel menyokong supaya akhirnya bukan hanya bantuan kemanusiaan itu masuk, tetapi gencatan senjata kekal itu menjadi syarat paling utama. Dan yang kedua ialah apakah juga Malaysia merancang untuk memastikan supaya ada tindakan-tindakan menggunakan platform Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun ICC yang sudah juga difailkan oleh beberapa organisasi yang lain supaya kita boleh juga mengambil tindakan ke atas Netanyahu di atas jenayah genosid, jenayah perang dan juga jenayah kemanusiaan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Ledang. Tan Sri Pertua, memang saya sebutkan tadi bahawa Malaysia menggunakan semua pentas dunia, menggunakan semua bentuk rundingan dan juga menggunakan rundingan dua hala, berbagai hala dan juga di peringkat PBB, di peringkat Majlis Keselamatan, di peringkat ICJ dan segala pentas yang ada untuk kita mendesak dan menggesa. Dan kita menyertai dengan aktif dalam sidang negara-negara Arab, sidang Arab dan juga negara-negara Islam sebagai suara yang tegas dan lantang agar Israel menghentikan kekejamannya. Tetapi Israel tidak mempedulikan apa jua keputusan. 3-4 resolusi daripada Perhimpunan Agung mereka tak peduli. ICJ telah pun mengeluarkan perintah sementara iaitu 6 perkara menghentikan genosid, menghentikan supaya tidak menghilangkan bukti-bukti dan macam-macam lagi. Tan Sri betul tapi mereka tak peduli. Jadi inilah satu yang Malaysia mengatakan bahawa baru-baru ini 2 hari lepas sidang tergempar Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk ke-9 kalinya tahun ini telah pun gagal mencapai kata sepakat kerana masing-masing mempunyai agenda masing-masing. Jadi itu sebab Malaysia pada baru-baru ini wakil tetap kita ke Bangsa-Bangsa Bersatu telah pun mengemukakan sekian lama Malaysia telah buat ini tapi sekali lagi mengemukakan supaya hak veto ahli tetap Bangsa-Bangsa Bersatu ini dibatalkan. Tapi untuk kita sungguh sampai kesan itu berlaku, kita telah mencadangkan supaya hak veto ahli tetap Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ini ditapis dan dihadkan. Tidak boleh gunakan kuasa veto jika ia bersangkut paut dengan genocide, bersangkut paut dengan crimes against humanity ataupun war crimes, Datuk Ketua. Yes, the veto nak kita hapuskan susah, tapi kita minta supaya dihadkan. Veto ini tidak boleh digunakan untuk keganasan, untuk war crimes, untuk crimes against humanity dan untuk genocide. Ini sedang kita perjuangkan dalam bentuk yang lain, dalam platform yang lain. Kerana kita tahu Israel akan memekakkan telinga, tidak peduli apa saja keputusan ataupun resolusi-resolusi. Maka kita nak kekang negara yang menyokong mereka supaya kuasa yang ada pada majlis anggota tetap Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu itu dihadkan dan tidak boleh diguna pakai dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia antara pencerahan daripada Menteri ya, Tok Mat. Kita percaya dan yakin bahawa seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita, negara kita kecil ya, suara kita besar. Jadi sehingga hari ini kita mendengar bagaimana suara Perdana Menteri kita didengar oleh negara-negara di luar sana. Ada juga negara yang turut menyokong kekejaman ini, tapi akhirnya memberikan bantuan seperti mana negara Jerman, sahabat-sahabat semua. Itulah ketegasan, itulah ya apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita, bukan hanya berkokok di reban ayam sendiri, di kampung sendiri, tetapi ya di luar negara sana apabila bersama-sama dengan kepimpinan-kepimpinan dari negara-negara luar ya, Datuk Seri negara kita
memberikan pendirian yang begitu tegas berkaitan dengan isu kezaliman, keganasan rakyat di Gaza ini. Jadi terima kasih sahabat semua apa pandangan anda berkaitan dengan isu ini. Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.